Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan pembelajaran kita pada kali ini, Pendidikan Islam tahun 6 Sirah, di bawah tajuk Perkembangan Islam selepas pembukaan Kota Mekah, pelajaran 16. Strategi Nabi Muhammad SAW berdakwah dan kesannya. Di sini ada beberapa strategi yang besar yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad ketika berdakwah. Strategi yang pertama, mengukuhkan negara Islam. Membentuk masyarakat mengikut acuan Islam, menghapuskan amalan jahiliah seperti penyembahan berhala dan hidup mementingkan kabilah serta keturunan. Melengkapkan kaum muslimin dengan ilmu agama, menekankan amalan tidak mensyirikkan Allah, taat kepada Nabi, mengukuhkan persaudaraan Islam dan menjauhi larangan seperti membunuh dan berzina. Memperkasakan ekonomi umat Islam, mengutuskan pemungut zakat dan jizyah kepada kabilah dan negeri-negeri yang dikuasai Islam. Maksud jizyah tu apa dia? Kita tengok pada info. Jizyah ialah cukai yang dibayar oleh rakyat bukan beragama Islam yang bernaung atau tinggal di negara Islam. Strategi yang kedua, menekankan tanggungjawab berdakwah. Poin yang pertama di sini, peranan menyampaikan kebenaran Islam dipikul oleh setiap Muslim sama ada lelaki ataupun perempuan. Ini jelas. Tapi kita sekarang ni kita nampak perubahan yang berlaku pada tempat kita. Semua bekejar-kejar untuk menjadi pendakwah. Tak kira dah siapa, apa title pun dia seorang pelajar ke, dia seorang guru ke, dia seorang ustazah ke, dia seorang doktor ke, tapi tugas dia seorang petani ke, tapi tugas untuk menyampaikan dakwah adalah tanggungjawab semua orang Muslim, lelaki ataupun perempuan. Poin yang seterusnya, saling berganding bahu mempertahankan kesucian Islam daripada ancaman musuh. Strategi yang ketiga, menjalinkan hubungan luar dengan menghantar utusan dan benar. Para utusan Nabi dihantar kepada kabilah-kabilah Arab dan ditugaskan berdakwah serta menyuruh mereka agar memeluk Islam. Para gubernur dilantik untuk dihantar ke negeri-negeri yang dikuasai Islam dan ditugaskan untuk berdakwah serta mengajar tentang ajaran Islam. Menerima kedatangan delegasi kabilah Arab, baginda menerima kunjungan mereka yang berhasrat untuk memeluk Islam. Kesan daripada dakwah Rasulullah SAW, terbentuklah masyarakat Islam yang teguh akidahnya, hidup bersatu padu, aman dan damai. Negara Islam semakin kukuh kerana setiap Muslim sanggup berkorban tenaga dan harta demi mempertahankan kesucian Islam dan negara. Ramai yang memeluk Islam kerana setiap orang berperanan menyebarkan Islam dan pengaruh Islam semakin meluas di semenanjung Arab. Nilainya berusaha menyampaikan kebenaran Islam. Cabaran berdakwah. Ada beberapa cabaran semasa Nabi Muhammad dan juga para sahabat berdakwah. Antaranya yang pertama, menghadapi penentangan bersenjata daripada musuh. Penentangan berlaku akibat kemarahan dan rasa tidak puas hati melihat kejayaan Islam membuka Kota Mekah. Mereka juga berasa terancam dan mahu menyekat pengaruh Islam. Maka tercetuslah beberapa perangan seperti Perang Hunain dan Perang Tabuk. Perang Hunain berlaku di Hunain pada tahun ke-8 Hijrah. Peperangan ini tercetus apabila kabilah Hawazin dan Bani Thaqif tidak berpuas hati dengan kemenangan Islam dan berasa terancam. Bilangan kaum muslimin seramai 12,000 orang. Tentera musuh pula membawa anak, isteri dan harta benda bersama-sama dengan mereka. Peperangan ini berakhir dengan kemenangan pada pihak Muslim. Selepas peperangan ini, ramai daripada mereka memeluk Islam, termasuklah Malik bin Auf yang mengetuai peperangan ini. Perang Tabuk berlaku di Tabuk pada tahun ke-9 Hijrah.
setahun selepas Perang Hunain. Peperangan ini tercetus apabila kerajaan Rom berasa terancam dan mahu menyekat pengaruh Islam yang semakin meluas. Bilangan kaum muslimin seramai 30 orang, manakala bilangan musuh adalah seramai 40,000 orang. Peperangan ini berakhir dengan kemenangan di pihak muslim, tanpa berlakunya pertempuran setelah Allah mencampakkan rasa gerun dan takut di hati musuh. Yang kedua, cabaran yang kedua, menghadapi golongan munafik. Golongan munafik. Siapa golongan munafik? Mereka yang berpura-pura Islam dan tinggal bersama-sama dengan kaum muslimin. Itu orang munafik. Golongan ini selalu mencari jalan untuk melemahkan kekuatan Islam. Antaranya ialah sentiasa memberikan alasan dan menolak apabila diminta berganding bahu mempertahankan agama dan negara, menjalinkan hubungan dengan Raja Rom untuk bersama-sama melemahkan umat Islam, membina Masjid Dirar dengan tujuan menyaingi Masjid Quba dan memecah belahkan kaum muslimin. Masjid Dirar ini dibina atas tujuan untuk menunjukkan siapa lebih hebat. Jadi cerita Masjid Dirar ni semua boleh tengok balik dalam YouTube pun ada. Tengok balik, cari kisah Masjid Dirar. Masjid Dirar ini akhirnya Nabi runtuhkan kerana apa? Kerana ia telah dibina atas bibit-bibit untuk memecah belahkan umat Islam. Masjid yang diruntuhkan oleh Nabi dan sahabat adalah Masjid Dirar. Intibat daripada pegangan dakwah Islam. Yang pertama, kita hendaklah melaksanakan tanggungjawab berdakwah, menyebarkan kebenaran Islam kepada semua. Tugasan berdakwah ini mestilah disertai dengan ilmu, perancangan dan cara yang berhikmah. Yang kedua, kita hendaklah memelihara kesatuan dan kesepaduan umat Islam dan rakyat Malaysia, kerana dengannya negara akan stabil dari sudut politik, sosial dan ekonomi. Ini kita kena pegang, perpaduan. Tak kira sama ada kita kerana di Malaysia berbilang bangsa, kita kena jaga keharmonian perpaduan ini. Yang ketiga, musuh Islam sentiasa mencari kelemahan orang Islam. Oleh itu, kita mestilah menuntut ilmu dengan bersungguh-sungguh, kerana dengan ilmu kita dapat menangkis da'iyah-da'iyah daripada musuh Islam. Jadi kita kena belajar bersungguh-sungguh berkenaan dengan amalan ajaran-ajaran Islam ini. Bukan kita hanya ikut-ikut sahaja, hanya semata-mata nama sahaja kita Islam, tapi amalan tidak ada. Itu yang kita ingin elakkan. Kalau boleh kita memahami betul-betul ajaran yang Islam dengan ilmu, bukan dengan ikut-ikutan. Rumusan, dengan pertolongan Allah dan pengorbanan Nabi serta para sahabat, kini Islam telah berkembang ke seluruh dunia. Pada itu sahaja untuk pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.